Tapi yang satu ni memang cukup popular. Tak tahu kenapa tiba-tiba seram pula kan nak teruskan video ni. Di tangga ke-7 carta hantu-hantu popular, 27 jenis hantu popular di Malaysia. Yang ke-7 ialah hantu bungkus. Bukan bungkus ikat tepi tapi inilah hantu bungkus, hantu pocong, ataupun dikenali dengan hantu punjut. Hantu bungkus atau juga dikenali sebagai hantu punjut atau hantu pocong merujuk kepada sejenis makhluk yang berbentuk seperti mayat yang dibungkus dengan kain kafan. Hantu bungkus sering dikatakan mengusik orang yang lemah semangat dan akan bergerak dengan meloncat seperti hantu Cina ataupun dengan cara bergolek-golek. Ia dikatakan mampu bergerak sepantas kereta. Laju ni, kalau kereta Ferrari dia boleh kejar kot. Bergerak seiring dengan kereta yang dipandu oleh mangsa usikan mereka. Walaupun dia bergerak secara melompat-lompat ataupun bergolek-golek, tapi dia boleh kejar kereta. Apa lagi kalau saudara naik motosikal ataupun naik kereta ataupun naik basikal. Kacang katanya. Kalau naik kereta dia boleh follow. Dia boleh cucuk angin belakang. Orang muda kata apa? Cucuk angin. Kan? Kalau naik kereta gitulah, dia boleh ikut seiring dengan kereta tu. Sebab dia nak kacau kan. Tapi dia ni, selain daripada dia boleh bergerak sepantas kereta tu, kalau dia nak jimat tenaga, dia boleh tumpang sekali dalam kereta tu. Betul tak? Lagi menyeramkan. Tadi naik kereta bertiga ataupun berempat. Sekali toleh belakang, dah tambah lagi seorang. Pelik aja kan. Putih aja kan. Seram kan. Okey, hantu bungkus tidak dipelihara. Dia ni terbiar kesian kan. Hantu bungkus tidak dibela, dipelihara dan terdapat secara bebas. Mungkin boleh nampak dia kat bawah pokok. Boleh nampak selain daripada di tanah perkuburan. Biasanya lah cerita-cerita yang kita dengar macam tu kan. Kemungkinannya hantu bungkus ni adalah jelmaan jin yang ingin mengganggu manusia. Mereka yang berani menangkap hantu bungkus dikatakan mampu mendapat kekayaan yang banyak kerana dikatakan dalam bungkusan tersebut terdapat wang yang banyak. Jangan buat pasal. Dalam hantu bungkus ada duit, ada wang yang banyak. Anda percaya? Dengar boleh, percaya jangan. Tapi kalau berani, kalau ada ilmu yang cukup di dada, anda boleh cuba. Cubalah. Tapi katanya hantu bungkus ni memang banyak lah. Memang bersepar, tidak dipelihara, tak ada tuan. Mungkin boleh jumpa tiba-tiba bawah pokok kan, tegak aja kan. Ataupun tengah jalan, toing, 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 melompat-lompat. Kita tak tahu kan. Nasib.
Kalau anda berpeluang, kalau anda bernasib baik, malam-malam kan, balik daripada kerja penat-penat kan, mata letih kan, nak ingat nak tidur ke nak drive, nak tidur ke nak drive kan, dah malam pukul 10, pukul 11, jalan sunyi, tak ada kereta lain kan. Celik mata sikit tengok, itu kalau anda bernasib baik, anda akan jumpa. Namanya hantu bungkus atau pocong. Terima kasih kerana masih lagi menonton video yang dipaparkan di channel The Story Gempak Now. Gempak! Dalam segmen cerita-cerita serem, yang mana pada kali ini saya paparkan, saya perdengarkan kepada anda tentang jenis hantu-hantu yang popular di Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk membolehkan anda mendapat notifikasi video-video yang akan saya uploadkan di channel ini nanti. Hantu yang seterusnya ini saya suka. Katanya boleh bertukar menjadi wanita cantik. Itu pun kononnya jika dipaku di belakang tengkuknya. Hantu yang kedudukan tangga popularnya di tangga ke-8. Langsuir. Langsuir adalah sejenis makhluk halus penghisap darah dalam kepercayaan masyarakat Melayu. Langsuir dipercayai akan merasuk mangsa dengan jayanya dan menghisap darah mangsa secara perlahan-lahan sehingga mati. Saya tak pasti macam mana, mungkin dia merasuk ataupun meresap masuk ke dalam tubuh mangsa, ataupun dia memperdayakan mangsa tu seperti memukau mangsa dia, kemudian dia menghisap darah mangsa perlahan-lahan sehingga mati. Itu saya tak pasti kerana tak ada penerangannya di bawah tajuk hantu ke-8 ini, hantu yang bernama Langsuir. Sebab kita biasa dengar Langsuir ni, kita macam samakan dia dengan Cik Ponti ataupun Pontianak kan. Itu yang kadang-kadang kita tersalah ataupun tersilap pandang di situ. Tapi kat sini baru saya tahu Pontianak lain, Langsuir lain. Mungkin anda nak minta sign dengan Langsuir, minta, mohonlah, berdoa banyak-banyak, boleh jumpa dengan Langsuir. Saya tak nak, sorry. Kita teruskan dengan hantu yang seterusnya selepas. Okey, hantu yang ke-9 ni, hantu yang ke-9 ini, saya perasan nama dia sama dengan nama sebuah tempat di negeri Perak. Betul lah, ejaan yang sama, sebutan yang sama. Hantu yang ke-9 popular di tanah air kita ni, Malaysia ni, namanya Bota ataupun Bota. Mungkin Bota. Katanya Bota ialah sejenis gergasi besar yang hidup dalam tanah. Menyembunyikan diri dalam gua di dalam tanah. Mana satu ni? Dalam gua ke dalam tanah? Biarlah kan. Okey, katanya Bota akan keluar daripada tempat persembunyian
pada ketika-ketika tertentu sahaja dan amat meminati kanak-kanak yang tidak memakai seluar. Pakai seluar tak tu? Tapi kanak-kanak kalau orang dewasa dia takut. Kalau kanak-kanak dia tak pakai seluar, hantu botol ni suka. Dia kacau kan. Tapi kalau orang dewasa tak pakai seluar, dia takut. Tak malu punya manusia, dia cakap. Itu hantu yang ke-9. Kita teruskan dengan hantu yang ke-10. Yang ni biasa saya dengar di nama hantu yang ke-10 ni biasa saya dengar di kawasan ni. Bukan dalam bilik ni, tapi di kawasan perkampungan yang berdekatan di sini. Namanya Bajang. Bukan badang tapi bajang. Bajang merujuk kepada sejenis makhluk halus. Kemungkinannya dari golongan jin, katanya syaitan yang dipelihara. Yang ni dipelihara ataupun dibela. Yang dipelihara bagi tujuan memudaratkan musuh. Pemeliharaan makhluk halus ini dikenali sebagai saka. Ini antara saka-saka yang biasa dipelihara oleh orang-orang tertentu lah kan. Orang yang boleh saka ni, ni antara jenis-jenis hantu dia lah, selain daripada yang hantu-hantu yang lain tu. Okey, bajang merupakan makhluk syaitan yang dipuja daripada mayat bayi yang mati semasa lahir. Dan bajang biasanya perlu diwarisi, dan sekiranya tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan menjadi bangkai bernyawa. Tubuhnya mati dan berbau busuk, tetapi apabila hendak dikebumikan, ia akan bangkit seperti hidup. Betul lah. Cerita macam ni memang selalu ataupun pernah diceritakan oleh orang-orang tua di kawasan perkampungan dekat-dekat sini. Selain itu, katanya ia akan makan dengan lahapnya apabila diberi makan. Orang yang membela saka bernama bajang ni, apabila tiada pewaris, tidak diwariskan makhluk halus ini kepada pewarisnya, maka ia akan duduk tinggal di dalam tubuh tuan dia dan akan tuannya akan menjadi bangkai bernyawa. Dia akan meresap dalam tubuh tuan dia tu. Bagi makan, dia akan makan dengan kuat, dengan lahap. Satu periuk pun boleh habis. Lauk apa pun dia bedal. Lauk asam pedas Melaka pun dia bedal. Lauk kobis masak lemak pun dia bedal dengan lahap sekali. Nafsu makan dia. Tapi kalau tengok dari segi fizikal, yang empunya badan tu kurus kering, seperti bangkai bernyawa katanya. Berbau busuk, tinggal kulit dengan tulang aja. Allahu Akbar. Minta-minta dijauhilah daripada anda semua daripada mengamalkan ataupun memelihara ternakan yang pelik-pelik ni. Kita teruskan dengan hantu yang seterusnya. Hantu yang seterusnya disenarai nombor 11, iaitu hantu bernama Bunian. Saya pun confused juga sama ada Bunian ni dari sejenis hantu ke makhluk halus ataupun jin. Kerana di sini disenaraikan dalam 27 jenis hantu-hantu di Malaysia yang popular. Tapi tak apa, kita teruskan dengan butirannya. Katanya Bunian terdapat di beberapa pendapat
Beberapa pendapat mengatakan mengenai asal usul makhluk bunian. Antaranya ialah mereka adalah daripada keturunan jin. Itu dia. Daripada keturunan jin. Ada pendapat mengatakan bunian ni berasal daripada keturunan jin. Pendapat kedua pula menyatakan mereka ialah hasil perkahwinan antara manusia dengan jin. Dan pendapat ketiga pula, dan yang sebenarnya, bunian adalah makhluk ciptaan Allah dan bukan dari keturunan manusia, jin maupun malaikat. Jadi katanya pendapat ketiga ni katanya, dan yang sebenarnya bunian ni adalah satu makhluk yang asing. Memang khas dia je. Bunian adalah bunian. Bukan jin, bukan malaikat, bukan juga manusia. Yang ni ada terasa sikit. Terasa apa? Seram. 27 hantu saudara pula. Saya sebutkan kepada anda, saya sampaikan 27 jenis hantu. Yang ini baru yang ke-11. Ada lagi 16 jenis hantu lagi. Saya takut malam ni nanti semuanya 27 jenis ni ada kat luar rumah. Tapi tak apa, saya akan beritahu kepada 27 jenis hantu ni yang mungkin akan bertandang. Saya akan arahkan mereka pergi ke rumah anda di luar sana yang tidak subscribe channel The Story Gempak Now. Untuk mengelakkan keadaan tu, apa kata subscribe sekarang sebelum saya teruskan kepada hantu yang ke-12, iaitu hantu Jepun. Kita dengarkan lepas ni apa cerita, apa benda hantu Jepun. Okey, hantu Jepun. Banzai. Anda mungkin pernah tengok adegan cerita daripada cerita cerita apa cerita Doremi ke apa cerita Piramli lah kan, tentang cerita hantu Jepun. Dia siap tiup trompet, hantu Jepun pun bangkit daripada kubur. Okey, hantu Jepun merujuk kepada sebarang bayangan atau makhluk yang berpakaian seperti tentera Jepun. Yang ini hantu yang ada uniform. Selalunya ia dikaitkan dengan tempat-tempat di mana pernah dijadikan markas tentera semasa Perang Dunia Kedua, semasa Jepun menawan tanah Melayu. Tempat yang selalu disebut sebagai kawasan yang dihantui oleh hantu Jepun ni adalah bangunan sekolah berasrama, pejabat kerajaan dan bangunan-bangunan penting yang ada semasa Perang Dunia Kedua. Bangunan kerajaan, biasanya bangunan-bangunan kerajaan sekarang ada yang diubah suai, di-upgrade sebagai bangunan yang baru. Tapi bangunan tu telah pun wujud sejak zaman Perang Dunia Kedua. Termasuklah pada zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu ketika itu. Bangunan-bangunan seperti itu berpotensi didiami ataupun sering diganggu oleh hantu Jepun. Oleh itu boleh dikatakan hantu Jepun ni agak moden. Memang moden, dia ada uniform, silap-silap dia ada senapang, ada pedang. Bahaya juga tu kan. Okey, selalunya ia dilihat sama ada bersenjatakan senapang. Tengok, betul lah. Bersenjatakan senapang atau pedang tanpa berkepala. Yang ni tak moden. Tanpa berkepala, tak ada kepala tuan-tuan. Atau kepalanya dipangku bersama-samanya. Kesian askar Jepun ni. Bukan askar Jepun, hantu Jepun. Nak bawa senapang, nak bawa pedang, nak bawa kepala pula tu kan. Kadangkala katanya ia dikatakan berbaris lengkap bersenjata pada waktu malam tanpa kepala. Dengan bunyi derapan kasut but tentera.
Malam-malam dengar askar berbaris, prak prok prak prok prak prok. Baris. Baris, sedap. Tapi dia tak cakap bahasa Melayu, tuan-tuan. Dia cakap bahasa Jepun. Macam mana bahasa Jepun cakap tentera Jepun berbaris waktu malam agaknya. Macam cerita penyamun tu lah agaknya. Aci be. Tapi tanpa kepala, tuan-tuan. Kalau cerita Piramli tu kau boleh gelak lagi. Yang ni tak ada kepala. Bayangkan. Teruskan dengan hantu yang seterusnya. Hantu yang seterusnya yang berada di tangga ke-13. Kalau anda tinggal di kawasan berbukit, hati-hati. Kalau anda tinggal di kawasan tanah tinggi pun hati-hati. Sebab apa? Sebab hantu yang ke-13 ni dinamakan sebagai hantu bukit. Hantu bukit merujuk kepada sejenis makhluk. Lihat hantu biasanya berkeliaran di kawasan berbukit bukau. Hantu yang dipercayai berkeliaran di kawasan bukit. Macam rumah tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan berada di atas bukit sekarang ni, berhati-hati. Macam rumah saya juga. Hantu bukit sering dikatakan mengusik orang yang lemah semangat. Hantu ini juga tinggal di bukit dan sekiranya seseorang daripada kaum Semai bermimpi melihatnya, dia harus menjadi halak. Tahu tak halak tu apa? Halak tu ialah dukun. Dia kalau mimpi melihat hantu bukit ni bermakna dia kena jadi dukun. Macam dapat wahyu lah ni konon-konon ni kan. Hantu bukit ni biasanya di kawasan bukit lah. Biasa kalau kaum Semai ni bermakna kaum orang asli. Kalau seorang daripada kaum Semai ni bermimpi melihat hantu bukit ni, tak tahu macam mana rupa dia, dia pun tak beritahu macam mana fizikal dia ataupun bentuk yang biasa dilihat di bukit tu. Ataupun mungkin kalau di sini saya tengok, mungkin hantu ni jenis yang berkeliaran dan tak bertuan. Mungkin dia macam penunggu bukit, ataupun mungkin dia jadi penguasa bukit tu kan. Bukit ni dia yang tunggu, bukit ni dia yang duduk. Ini bukit aku yang punya. Mungkin juga macam tu. Tapi ini channel The Story Gempak Now. Kasih subscribe dulu. Hantu yang seterusnya, hantu kubur. Hantu apa? Hantu kubur. Hantu yang ke-14, hantu kubur. Hantu kubur merujuk kepada sejenis makhluk yang berkeliaran di kawasan perkuburan. Tapi tak bermakna kalau ada orang-orang ada manusia yang berkeliaran di kawasan perkuburan tu dipanggil hantu kubur. Tak. Ini makhluk halus. Sejenis makhluk halus yang berkeliaran di kawasan perkuburan. Hantu kubur amat ditakuti di kalangan orang-orang asli kerana katanya mampu menyebarkan penyakit. Mungkin menyebarkan virus. Hantu kubur menyebarkan penyakit. Jadi untuk mengelakkan terkena penyakit, jangan merayau kat kubur waktu malam. Ya, gitu. Hal ini adalah antara sebab orang asli berpindah randah ketika berlaku kematian, malah ia ditakuti oleh puak asli Kubu yang berada di Indonesia dan suku Jakun yang terdapat di Malaysia, walaupun mereka dipisahkan oleh Selat Melaka. Mungkin kedua-dua jenis suku ni
puak asli kubu ni dan juga puak jakun ni mungkin mempunyai kepercayaan yang sama. Apabila berlaku kematian dalam masyarakat, mereka akan berpindah. Setelah buat pengkebumian, mereka akan berpindah ke tempat yang lain kerana dikuatiri hantu kubur akan datang dan mengusik dan mendatangkan penyakit kepada penduduk di kawasan itu kalau mereka tak berpindah. Wallahu a'lam. Teruskan dengan hantu popular yang okey, jenis hantu yang seterusnya bernama pari-pari. Bukan para-para, pari-pari. Tapi kalau di tempat saya ni jarang kedengaran pasal cerita pari-pari. Tapi di blog sentiasapanas.com yang saya petik tulisannya ini, tulisan pada tahun 2017 ini, ada meletakkan pari-pari sebagai antara jenis hantu yang popular di Malaysia. Pari-pari merujuk kepada jenis makhluk halus dalam kepercayaan Melayu, kemungkinannya dari golongan jin, syaitan yang terdapat dalam hutan. Kepercayaan terhadap pari-pari juga terdapat dalam masyarakat barat seperti di England dan juga di Amerika Syarikat. Pari-pari biasanya digambarkan sebagai berbentuk seperti manusia dan mempunyai masyarakat sendiri. Pari-pari dikatakan tidak dipelihara oleh manusia dan dikatakan hidup bebas. Jenis pari-pari ni dia tak ada tuan. Dia hidup bebas dengan mungkin dengan community dia sendiri. Asal mereka tidak jelas dalam cerita rakyat, dengan pelbagai kelakuan dan bentuk syaitan atau spesies yang bebas sepenuhnya dari manusia atau malaikat. Tak jelas asal mereka ni, cerita ni berpunca daripada mana, dia terjadi macam tu ataupun memang dia dah jadi macam tu kan, sebab dia merupakan jenis yang bebas dan tidak dipelihara oleh manusia. Kalau saka yang macam tadi tu kan, mungkin dicipta ataupun diseru, dimasukkan syaitan dalam benda-benda seperti itu, boleh jadi. Tapi kalau yang pari-pari ni tak jelas ceritanya asal daripada mana, tak jelas. Yang penting kalau wujudnya dia itu merupakan ciptaan Yang Maha Kuasa. Okey, pakar cerita rakyat barat telah mencadangkan bahawa asal mereka dari ras di takluk yang hidup secara bersembunyi. Ras ni apa? Atau dalam kepercayaan yang tersingkir dengan kedatangan agama Kristian. Itu pendapat cerita rakyat daripada barat. Penjelasan ini tidak selalunya serasi dan ia mungkin dapat dijejak dari pelbagai sumber. Pari-pari dipercayai mempunyai kuasa gaib dan mampu membantu menyembuhkan penyakit dan memberi kekayaan. Ni macam best. Dia boleh bantu menyembuhkan penyakit dan memberi kekayaan. Dia macam toyol jugalah, tolong curi duit kan. Secara ilmiahnya, pari-pari kemungkinan berasal daripada kepercayaan animisme atau kepercayaan Hindu. Meskipun teori ini tidak berasas, tidak jelas, yang mempunyai kepercayaan bahawa kesemua benda seperti pokok besar, batu berbentuk pelik ataupun mempunyai penunggu, dewa yang dipercayai mempunyai kuasa bagi membantu manusia. Semua kita tak tahu, semua tu alam mistik ni kita tak dapat kita nak terjah sepenuhnya, tak dapat kita nak rungkai sepenuhnya. Tertakluklah kepada kejadian-kejadian tertentu. Mungkin anda pernah mengalami sendiri sesuatu, anda telah pun rujuk kepada orang yang lebih berilmu dan bijak pandai dan mengatakan itu ialah hantu jenis ini dan itu adalah hantu jenis ini. Kita pun tak tahu kan. Kalau kita bagi tahu kepada orang yang lebih pandai, kita cakap
bentuk dia begini. Pakaiannya begini. Lepas tu dia kata, oh ini hantu itu, kata Tok Bomo kan. Contoh. Ataupun ada ustaz yang mengatakan, oh itu adalah jenis jin ini ataupun jenis syaitan yang dipanggil ini. Kita tak tahu. Setiap orang mungkin ada pengalamannya sendiri yang sukar dijelaskan, sukar digambarkan dengan kata-kata. Kita teruskan dengan hantu yang seterusnya. Mungkin ramai yang tak suka dengar cerita pasal hantu pari-pari ni sebab macam tak popular sangat ya. Tapi dalam blog ni ada diceritakan, disenaraikan antara hantu-hantu yang jenis hantu-hantu yang popular di Malaysia. Jadi saya sampaikan sahaja. Okey. Yang ke-16 ialah hantu yang agak popular. Hantu ni dikatakan pernah menjadi sebutan dalam satu tajuk lagu artis rock di Malaysia. Namanya Jerangkung. Kalau dalam lagu tu, jerangkung dalam almari anda. Kalau jerangkung tu dalam almari anda, hati-hati. Mungkin anda jarang membuka almari. Jadi apabila anda membuka mata pula, apabila anda membuka almari, jaga-jaga, mungkin ada jerangkung di dalam almari. Okey, jerangkung merujuk kepada sejenis makhluk halus dalam kepercayaan Melayu. Kemungkinannya dari golongan jin, syaitan yang dipelihara bagi tujuan menganiaya orang lain. Dipelihara. Jerangkung ni jenis yang dipelihara. Tujuannya sama seperti peliharaan hantu-hantu peliharaan yang lain, iaitu tujuannya untuk menganiaya orang lain. Pemeliharaan makhluk halus seperti ini turut dikenali sebagai saka. Samalah kalau dibela, dipelihara, dibagi makan, dibagi darah, itu semua antara jenis-jenis saka. Jerangkung biasanya dipelihara dengan tujuan membantu tuan dia untuk melindungi diri atau bagi memusnahkan musuh. Sama juga seperti saka baka yang lain. Jadi kepada anda yang berfikiran lebih cerdik sekarang ni, lebih akal lebih sempurna, rasanya tak perlu kita memelihara benda-benda seperti ini. Sebab ianya akan menyusahkan diri anda di kemudian hari. Jangan lupa untuk subscribe channel The Story Gempak Now. Sekarang, now. Dan klik butang loceng untuk memastikan anda mendapat notifikasi daripada kami apabila kami membuat video-video yang terkini. Pastinya selepas ini akan menyusul video dan video untuk anda semua. Sama-sama kita tonton, dengar cerita. Kalau anda ada cerita yang ingin dikongsikan, akhir video nanti saya akan berikan link ataupun saluran untuk anda kirimkan kepada saya cerita-cerita ataupun pengalaman seram anda, agar dapat saya kongsikan bersama penonton YouTube yang lain di channel The Story Gempak. Kita tengok hantu apa yang muncul. Ha ha ha!